Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan, saya nak jelaskan bagaimana ejaan sebenar untuk 7 lagi kalimat, yang mana kalimat-kalimat Arab ini kita jumpa pada peringkat kita yang pertama hari itu kan. Yang pertama ialah harfu jar. Harfu jar, harfu al-jari, harfu jar harfu jar ni haraf jar lah selalunya kalau dalam sebutan kita tapi ni ejaan dia yang sebenar tuan-tuan harfu jar. Ini sebenarnya kalau dia ada dekat dalam ayat dalam rangkap ni mudhafun ilaih lah Kemudian muzakkar ni za tuan-tuan ni ada titik kan, muzakkar muzakkarun kalau muannas ni dia muannasun muannasun ni hamzah tuan ni hamzah muannasun muannasun muzakkar muannas maknanya lelaki perempuan atau jantan betina Kemudian mufrad dia bukan mufrad, tak ada tak panjang mufradun. Ni ejaan untuk mufrad maknanya apa, singular kan. Saya dah tak perlu jelaskan makna dan penggunaan perkataan ni semua tuan-tuan dah tahu, cuma sekarang ni kita tengah jelaskan tentang ejaan saja So kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan tengok balik tajuk dia, dekat situ saya ada tuliskan kalimat-kalimat yang saya berikan ejaan dia yang sebenar pada pertemuan ni Kemudian musanna ni maknanya dual ataupun double kan, musanna. Kemudian kalimat berikutnya jam'un, jamak, selalu kita sebut jamak kan, jam'un, jamak. Ini ejaan yang sebenar lah Okey, kemudian ad-dhamir ni yang terakhir ad-dhamir makna apa, ganti nama diri kan, ad-dhamir. So dhamir maknanya ganti nama diri. Ini ejaan dia yang sebenar tuan-tuan So tuan-tuan kalau nak screenshot boleh, nanti sebentar saya masukkan semua dalam. Okey, sekarang cuba tuan-tuan screenshot. Nanti tuan-tuan boleh enlarge lah kalau nak tengok. Okey Baik, seperti mana saya sebut tadi, kita ambil ayat daripada sambungan daripada ayat yang telah pun kita bahas pada pertemuan kita sebelum ni. Sebentar tuan-tuan Alright. Kita ambil ayat ni. Alright, kita sambung pada ayat, pada rangkap yang selepas daripada rangkap kita dah bahaskan itu kan. Itu kita bahaskan sampai nafsin wahidatin Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin. Jadi kita sambung wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kita tengok sampai mana kita boleh habis hari ni tuan-tuan So saya ulang balik. Yang ni ayat yang pertama tuan-tuan, saya dah jelaskan tapi saya ulang balik dari sudut makna dia Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tuan-tuan jangan lupa yang ni saya akan bahaskan. Kita selepas habis saya berikan mufradat ataupun ejaan sebenar untuk kalimat-kalimat bahasa Arab tu, saya nak jelaskan satu tajuk khas tentang ya ayuha ni. Ya ayuha ni saya akan harfun nida ni saya akan bagi satu hari tu memang satu pada hari tersebut saya akan jelaskan sepenuhnya tentang ya ayuha ni. Jadi ayat yang pertama perangkap yang pertama ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu Kemudian allazi khalaqakum min nafsin wahidatin. Dia yang telah menciptakan kamu dari jiwa ataupun nyawa yang satu. Siapa nyawa yang satu? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sambungannya ialah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Maksudnya apa? Maksudnya ialah wa khalaqa minha, mula-mula Allah kata dia yang telah menciptakan kamu dari jiwa, dari jiwa yang satu, dari nyawa yang satu Kemudian ni kalimat muannas tuan-tuan. Nafsin ni, nafs ni dia sebenarnya ialah kalimat muannas. Walaupun dia tidak ada ta marbutah, ni antara kalimat-kalimat yang ada pengecualian Tuan-tuan, saya pernah beritahu kan yang al-ardu pun tak ada ta marbutah tapi Allah panggil she kat dia. Ni antara kalimat-kalimat yang ada pengecualian dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, walaupun tak ada ta marbutah di ujung tapi dia ialah kalimat muannas Jadi sebab tu nafsin wahidatin, nampak? Ini kita panggil mausuf dan sifat Mausuf dan sifat. Jadi ini sifat. Dulu kita panggil zat sifat kan. Sekarang saya dah guna istilah yang digunakan dalam kelas-kelas lain kita samakan So ni mausuf dan ni sifat. Jadi mausuf sifat kan ikut mausuf dia. Jadi kalau jantina pun ikut, kalau muannas sama-sama muannas, kalau muzakkar sama-sama muzakkar, kalau mufrad sama mufrad, kalau jamak sama mufrad, kalau makrifah ada alif lam dudu ada alif lam, kalau tak ada alif lam dudu tak ada alif lam, kalau tanwin semua ikut tanwin, semua dia akan ikut, baris bawah baris depan semua diikut Jadi ini kalimat muannas tuan-tuan, sebab tu zat di muannas wahidah.
Dia boleh sebut wahid tau. Tapi kenapa wahidah dekat sini? Sebab dia follow dia punya mausuf dia. Dia follow dia punya zat dia. Zat dia muannas, so sifat pun ikut muannas juga. Kemudian wa khalaqa minha, dan dia telah menciptakan darinya, ha, she, nampak? Dia telah menciptakan darinya zaujaha, isterinya, nampak? Dia telah menciptakan darinya, ni she kan? She ni rujuk pada nafsin ni tuan-tuan ni. Nafsin kan saya kata dia muannas, minha daripadanya from her, from her ni refer to nafsin, daripadanya zaujaha, isterinya ataupun pasangannya. Yang lebih tepat ialah pasangannya. Kemudian wa batha minhuma, wa dan batha, ia telah berkembang biakkan, Allah telah mengembang biakkan minhuma, dari keduanya. Dua-dua ni siapa? Yang pertama nafsin dengan zaujah dia tadi. Nafsin dengan zaujah dia tadi, rijalan, lelaki-lelaki, kathiran yang banyak, wanisaan dan perempuan-perempuan. Itu maksud dia. Lagi sekali tuan-tuan dengar dulu. Wahai sekalian manusia, takutlah oleh kamu Rabbakum, Tuhan kamu. Takutlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidatan, dari nyawa atau jiwa yang satu. Iaitu siapa? Iaitu Nabi Adam AS. Wa khalaqa minha, dan dia telah menciptakan dari nyawa tersebut, dari jiwa tersebut, iaitu dari Nabi Adam tersebut zaujaha, pasangannya, iaitu Siti Hawa, pasangannya. Wa batha minhuma, dan dia telah mengembang biakkan daripada keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa tersebut, rijalan kathiran, lelaki-lelaki yang banyak, wanisaan dan perempuan-perempuan. Faham tuan-tuan? Allah menyebut dekat sini dia yang telah menciptakan, dia telah menciptakan dari jiwa yang satu itu isterinya juga. Diciptakan dari apa? Yang sebut daripada tulang rusuk lah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena check lah hadis tu sahih ke tak sahih daripada tulang rusuk. Tapi makruf dekat Malaysia ni, Siti Hawa tu diciptakan dari tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian wabatha minhuma, dan Allah telah mengembang biakkan daripada kedua-duanya, nafsin dengan zaujah dia tadi, nafsin dengan pasangannya tadi, rijalan kathiran wanisa, dia telah mengembang biakkan daripada keduanya rijalan kathiran wanisa, lelaki-lelaki yang banyak dan apa tu, dan perempuan-perempuan tu maksud dia. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Kita ambil teknikal tuan-tuan. Wa maknanya dan, inilah kalimat haraf apa tuan-tuan? Inilah haraf ataf. Khalaqa, dia telah menciptakan. So inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, pelajaran peringkat kedua, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah. Dia rujuk pada Allah. Ada tak maf'ulun bih tuan-tuan? Ada tak maf'ulun bih? Wa khalaqa minha zaujaha. Jawapannya ada. Dia telah menciptakan daripada jiwa yang satu ni. Apa yang diciptakan? Apa yang Allah ciptakan daripada jiwa yang satu itu? Dia ciptakan zauja, nampak? Zauja, pasangan. Nampak? Dia apa? Dia mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab dia adalah maf'ulun bih kepada khalaqa itu. Okay, kita balik dekat khalaqa tadi. Khalaqa, inilah fi'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia rujuk kepada Allah. Maf'ulun bihnya ada, iaitu zauja tu. Zauja kita akan jumpa dekat baris yang kedua yang saya tunjuk tadi. Okey, kalau dalam pelajaran peringkat 3, khalaqa ni dia ialah kalimat fi'il kan. Dia fi'il apa tuan-tuan? Khalaqa. Ada telah, dia fi'il madhi. So kalau fi'il madhi dia mabni ke mu'rab? Cuba jawab saya. Fi'il madhi dia mabni lah ustaz. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari' saja, betul ke tidak? So kita tinggalkan pelajaran peringkat ketiga, tak payah bahas panjang. Dia mabni ustaz. Okay, dia mabni dengan apa? Dia mabni dengan fathah di hujung. Nampak? Dia mabni ustaz. Kan fi'il madhi kan mabni kan? So tak payahlah bahas. Okay, ni mabni tu maknanya kebal kan? Dia kebal dengan apa? Dia kebal dengan fathah di hujung ustaz. Ustaz tak boleh ubah khalaqa ni. Dia mabni dikebal dengan fathah di hujung. Tuan-tuan tengok yang hujung sekali punya huruf. Tuan-tuan tengok baris dia. Macam tu. Kalau baris dia, kalau ujung dia tu alif yang kosong ustaz, dia mabni dengan alif. Tengoklah apa yang ada dekat fi'il madhi ataupun fi'il amar duduk tu mabni kan. Tengok kalimat tengok huruf yang hujung sekali, dia akan mabni dengan benda tersebut. Tu saya dah jelaskan dalam pertemuan kita masa kita cerita pasal fi'il peringkat ketiga itu. Tuan-tuan boleh cek balik. Okey, minha, min dari ni haraf jar hanya. Ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi kan. Ini ialah isim dhamir. Tuan-tuan dah tahu hiji dhamir kan?
Dhamir. Fi'il madi. Tuan-tuan dah tahu eja madi macam mana. Dot. Bukan dal, bukan madi tau. Dia madi. Dot. Tengok balik ejaan yang saya berikan tu. Minha ni dhamir. So, dhamir kepada siapa? Dia dhamir kepada nafsin. Nafsin ni kalimat mu'annath. Tuan-tuan ingat tak? Saya dah bagi perkataan mu'annath. Tuan-tuan dah tahu eja macam mana mu'annath. Jangan salah sebut. Ujung dia tha. Mu'annath. Tha. Dia ujung dia tha. So, dia rujuk kepada nafsin wahidatin. Dia rujuk, ha ni rujuk kepada, shi ni rujuk kepada nafsin. Ataupun lebih tepat, nafsin wahidatin. So, dia ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi mabni. Tak boleh kita suka-suka tukar baris dia. Tuan-tuan. Okey. Kemudian kita pergi kepada zaujaha. Zaujaha. Khalaqa minha zaujaha. Dia telah menciptakan minha daripada nyawa tersebut isterinya ataupun pasangannya. So zaujah ni ialah kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa. So dia mu'rab lah. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab mansub. Nampak ni? Dia mu'rab mansub. Okey, kalau kita kata dia mu'rab mansub, tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah lah ustaz. Okey, apa penyebab dia dapat pakat mansub isim ni? Jawapannya kerana dia merupakan dia merupakan maf'ulun bih. Dia merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih makna apa yang kena buat? Dia kena apa? Dia kena cipta. Apa kalimat cipta tu dalam bahasa Arab? Khalaqa. Tengok baris atas ni tadi. Kita bahaskan kan. Okey, dalam masa yang sama zaujah ni dia jadi mudhaf, ha ni jadi mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Dua isim berpasangan, ingat tak So ha ni dia merupakan mudhafun ilaih. Dalam masa yang sama dia ni ialah isim kan. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Ingat tak isim dhamir So dia mabni lah. Tapi dia rujuk pada siapa dhamir ni? Zaujaha ni rujuk kepada nafsin wahidatin tadi dan dia telah menciptakan daripadanya isterinya. So ni refer kepada nyawa yang mula-mula diciptakan oleh Allah tu. Kemudian wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaan. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wa makna dan. Ini ialah haraf ataf batha. Batha ni maknanya ia telah berkembang biakkan. Dia telah mengembang biakkan. Dia telah mengembang biakkan. Inilah kalimat fi'il adalah fi'il madhi. Betul kan? Fi'il madhi. So kalau fi'il pelajaran peringkat kedua, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada Allah Azza wa Jalla. Dia rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, soalan ketiga, ada tak maf'ulun bih? Kita tengok ada tak maf'ulun bih? Dia telah mengembang biakkan apa? Ada tak dia kembang biakkan apa? Burung? Orang? Ustaz, dia mengembang biakkan rijalan ni ustaz. Dia mengembang biakkan orang lelaki yang banyak, kemudian perempuan juga. Faham tuan-tuan So bahasa ni ada maf'ulun bih iaitu rijalan. Dalam rangkap ni ditulis siapa dia maf'ulun bih. Okey, kalau peringkat yang ketiga pula, ini fi'il kan, fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni ke mu'rab tuan-tuan? Dia mabni, so tak payah bahas. Okey, kalau mabni, dia mabni dengan apa? Dia mabni dengan fathah lah ustaz. Tuan-tuan tengok kalimat yang hujung sekali punya huruf. Dia mabni dengan fathah. Habis, selesai masalah. Okey, min huma ada dua kalimat. Min haraf jar, huma. Huma ni maknanya mereka berdua. Keduanya atau mereka berdua atau dia berdua, tak kira lah. Okey, ni ialah kalimat isim. Dia ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya apa? Isim dhamir. Isim ganti nama diri, isim dhamir. Okey, baik. Dia jadi dhamir kepada siapa? Kena dua orang lah, keduanya. Dia rujuk kepada yang pertama, nafsin yang pertama, kemudian nafsin tu punya zaujah, punya pasangan. Nampak? Nabi Adam dan Siti Hawa lah mereka berdua. Nafsin wahidatin, jiwa yang satu, dan isterinya yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi daripada kedua-duanya itu, Nabi Adam dan Siti Hawa itu, rijalan kathiran, lelaki yang banyak. Dia telah mengembang biakkan dari keduanya rijalan kathiran, lelaki-lelaki yang banyak. So rijalan kathiran, rijalan ni maknanya lelaki-lelaki. Betul tuan-tuan? So ini merupakan kalimat apa? Ini merupakan kalimat isim. Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab lah. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab mansub. Tanda mansub dia fathah. Penyebab dia apa? Dia ni maf'ulun bih kepada kalimat batha itu. Yang dikembangbiakkan oleh Allah. Allah kembangbiakkan apa? Kembangbiakkan lelaki-lelaki. Kemudian dalam masa yang sama rijalan menjadi mausuf kepada kathiran. Dia mausuf dan sifat ni. So kathiran ni sifat kepada rijalan, nampak? Jadi sifat dia follow baris zat dia, nampak? Ni sifat kan, maksud sifat kan. So dia ni follow dia punya apa kita panggil? Follow dia punya mausuf dia.
So mausuf ni dulu kita panggil zat, tapi sekarang saya dah tukar. So untuk mula-mula ni saya bagi tahulah beberapa kali, nanti saya tak payahlah ulang balik. Dulu nama dia kita panggil zat, tak adalah saya sebut lagi. Ini 2-3 kali saya sebut lah. So dulu kita panggil zat, tapi sekarang ni kita balik pada pengajian yang seperti mana dia pelajari oleh orang lain. So ni mausuf, ini sifat. Jadi sifat akan follow baris zat. Kalau kita tanya ni isim ke fa'il ke haram, ni isim ustaz. Isim ni ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. Dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Okey, dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Saya tengok dia ni mansub ustaz. Kenapa dia mansub? Okey, jawapannya dia ni mansub bukan sebab pangkat dia sendiri. Dia follow baris zat dia. Baris mausuf dia. Kenapa? Dia ni sifat sebenarnya. Okey, wa nisaa. Wa ni ialah haraf, itu haraf ataf. Okey, kalimat terakhir ni kita punya soalan kuis tuan-tuan. Nisaan. Kenapa nisaan ini dia fathah? Tuan-tuan nampak dia pangkat mansub kan? Cuba tengok kenapa nisaan ni dapat pangkat mansub. Cuba tuan-tuan fikir. Dia ada kena-mengena dengan si wa ni. Wa ni punya kerja menjadi penyebab kenapa nisaan ini dapat pangkat mansub. Saya nak tahu tuan-tuan jawab. Saya nak dengar tuan-tuan jawab. Kenapa nisaan ini dia baris atas? So clue-nya ialah dia ada kena-mengena dengan si wa ni. Wa ni punya kerja. Tuan-tuan tolong jelaskan pada saya. So hantar ke 0108173131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.